min bil khair amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas peluang yang masih lagi diberi oleh Allah kepada diri kita, nikmat yang disebut dengan kesihatan dan nikmat yang dinamakan dengan kehidupan yang Allah masih lagi kurniakan dalam kehidupan kita. Di saat mana kita melihat kematian demi kematian dan juga pandemik yang masih lagi belum berkurangan di kalangan kita ini, tetapi Allah masih lagi memberi peluang pada kita untuk kita menambahkan bekalan dalam perjalanan hidup kita ini, supaya apabila kita di dunia ini kita sentiasa jaga amalan-amalan ini, menyebabkan kita akan dapat yang disebut dengan kenikmatan di akhirat Allah Subhanahu wa taala nanti. Janganlah dalam hidup kita ini, dalam kehidupan kita ini, dalam suasana kita sekarang ni di dunia pun kita tak dapat, kemudian di akhirat nanti pun kita sengsara. Biar dalam hidup kita ni menjadi orang yang hidup dalam keadaan yang berbahagia di dunia, dan juga kita akan selamat di akhirat nanti. Ini satu amalan yang mesti sentiasa kita jaga dalam hidup kita, supaya apabila kita menghadap di hadapan Allah nanti, kita mendapat satu ganjaran dan nikmat-nikmat yang indah dalam hidup sebagai seorang mukmin. Perjalanan hidup kita ini perlu diteruskan. Walaupun berlaku kematian, walaupun berlaku yang disebut dengan suasana masyarakat kita pada hari ini, apa sahaja, tapi manakala kita sebagai seorang mukmin mesti sentiasa dalam keadaan yang sentiasa menjaga dan menjaga amalan kita. Jangan tergelincir walaupun sedikit amalan kita ini kepada yang disebut dengan kemaksiatan ataupun pelanggaran perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita mesti menjadi seorang yang benar-benar kekuatan dalam jiwa diri kita. Kita mendapat kenikmatan dalam kita beribadah pada Allah, sampailah kita di akhirat Allah, waktu mana kita dipanggil menghadap suatu hari nanti. Hari ini kita masih lagi diberi peluang untuk belajar tentang mengenai bagaimana amalan-amalan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu mana kita hidup di dunia ini, supaya amalan-amalan ini menjadikan diri kita ni menjadikan kekuatan dalam kehidupan kita seharian yang kita lalui ini, dan bila kita menghadap di hadapan Allah nanti, kita dapat yang disebut dengan pahala-pahala yang banyak, rahmat-rahmat Allah yang berterusan, dan sampailah kita mendapat ganjaran syurga Allah dalam kehidupan setiap di kalangan kita. Hari ini saya nak sambung beberapa ajaran yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dalam Sunan Abu Daud, Abdul Rahman bin Abi Bakrah bertanya pada ayah dia. Seorang anak tanya pada ayah dia. Dia sebut, "Wahai ayahku, sesungguhnya setiap hari aku akan selalu mendengar kamu membaca doa ini. Doa yang kamu sentiasa baca. Doa kamu baca, Allahumma afini fi badani." Dia sebut, ayah, dia kata saya dengar ayah baca doa, Allahumma afini fi badani. Ya Allah, sihatkanlah tubuh badan saya, afiatkan pada badan saya. Pagi-pagi lagi saya dengar ayah baca doa ni, Allahumma afini fi badani. Kemudian ayah baca lagi, Allahumma afini fi sam'i. Saya dengar ayah sebut, ya Allah, afiatkanlah pendengaran saya. Pendengaran saya ni saya nak dengar kalimah-kalimah yang baik je. Saya tak nak dengar kalimah yang mencaci maki, kalimah yang buruk, ni kalimah yang tak baik. Afini fi sam'i. Ya Allah, afiatkan saya kepada pendengaran saya. Kalau kita ni sebagai seorang mukmin, kita diajar supaya pastikan kita dengar benda-benda yang baik je. Di antara cara kita nak dengar benda-benda yang baik, kita baca doa, Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah, tolong jelaskanlah pendengaran saya ini pada benda-benda yang baik. Kemudian lepas pada tersebut, ayah baca lagi, Allahumma afini fi basari. Ayah baca lagi doa, ya Allah, tolong afiatkanlah pandangan-pandangan saya. Maksudnya, sihatkanlah pandangan. Jangan biarkan mata saya tengok benda-benda yang tak baik. Saya tak nak tengok benda-benda yang boleh merosakkan hati saya.
tengok orang berkelahi, tengok orang apa dia, orang bertelingkah, tengok orang yang buat maksiat, saya tak nak tengok benda demikian, ya Allah. Jadikanlah mata saya ni nampak benda-benda yang taat. Jangan kamu biarkan mata saya ni tengok benda-benda maksiat. Afini fi basari. 3. Yang pertama, afiatkan pada badan. Yang kedua, afiatkan pada yang disebut dengan pendengaran. Yang ketiga, afiatkan pada penglihatan. Kemudian, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, lindungilah aku daripada menjadi manusia yang kufur dan juga fakir. Tak nak, ya Allah. Ini doa. Yang keempat doa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, lindungilah saya daripada menjadi kufur dan juga fakir. Tak nak, ya Allah. Jadi kufur pun tak nak pada diri kitanya. Kita nak dalam hidup kita ni menjadi orang yang sentiasa syukur, bukan menjadi orang yang kufur. Syukur ni maksudnya orang yang sentiasa nampak kebaikan, bukan nampak kejahatan. Dalam hidup kita ni minta, ya Allah, segala apa yang kamu bagi pada aku syukuri, ya Allah. Jauhkanlah aku daripada menjadi fakir. Jadi fakir tak nak, ya Allah. Lalu dibaca lagi, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, lindungilah aku daripada terkena azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, lindungilah aku daripada bila masuk dalam kubur sekejap lagi, tiba-tiba kubur tu menjadi kawah pada kawah-kawah neraka. Na'udzubillah min zalik. Ni doa yang kita bacalah jadi amalan dalam hidup kita ni. Kita sebut Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, lindungilah aku daripada terkena azab kubur walaupun sikit. Kerana apa dia? Kerana bila kita masuk dalam kubur kena azab kubur, biasanya tak lepaslah di akhirat nanti. Kecuali ada anak-anak yang soleh, kecuali ada amalan soleh yang kita buat atas dunia, tolong kita jadi ringan azab kubur dan akhirnya terlepas daripada azab kubur. Itu lain. Tapi ada orang yang bila dia masuk dalam kubur, orang tak tahu dah suasana dia dalam kubur. Orang ingat ke bila dah ke bumi jenazah dia tu, maka lepas pada tu terpulang pada dia lah, dia nak jadi apa pun. Ni gambaran biasa di kalangan kita. Tapi ada orang yang bila dia masuk dalam kubur, ada orang lagi yang hidup atas dunia ni tolong pada dia dalam kubur. Tolong macam mana? Tolong doa untuk dia, tolong minta dengan Allah, tolong sedekah untuk dia dan sebagainya. Ni dia panggil azabil qabr, azab kubur. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan kamu. Kamu selalu membaca 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali waktu petang. Ayah dia menjawab. Ayah pada Abdul Rahman bin Bakr ini, bin Abi Bakrah ini, dia jawab terus. Dia kata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah berdoa dengan doa ini. Dia sebut. Ini nak sebutnya gambaran bagaimana Rasulullah SAW baca doa ini. Rasulullah tiap-tiap hari baca doa ini. Oleh itu aku suka mencontohi dan mengerjakan sunnah Nabi SAW. Katanya Abi Bakrah ni sebut pada anak dia Abdul Rahman. Dia kata, Abdul Rahman, ayah dengar tiap-tiap hari Rasulullah baca doa ni. Doa apa yang Rasulullah baca? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, la ilaha illa anta. 5 benda ni yang dibaca. Tiap-tiap hari je, pagi dan juga petang, Rasulullah baca 3 kali. Pagi, Rasulullah baca 3 kali. Kemudian petang, Rasulullah baca 3 kali. Tiap-tiap harinya Rasulullah baca kalimah demikian. Minta supaya dalam hidup kita ni, janganlah kita ni buat benda-benda yang dilarang oleh Allah. Dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, satu perkara yang menyebabkan kita ni kufur kepada benda yang disuruh oleh Allah. Kita ni sekarang ni, para hadirin, kenapa kalau saya sebut banyak kali kan, kita ni kena penyakit COVID, kena penyakit-penyakit yang menakutkan dan sebagainya. Punca apa? Punca kita lawan perintah Allah lah. Dalam hidup kita, bila kita lawan perintah Allah, Allah datangkan satu penyakit. Dan dalam hadis Rasulullah pun sebut, akhir zaman Allah datangkan penyakit itu menyeluruh, kena semua di kalangan umat manusia. Sekarang ni kita kena semua ni. Orang kita, seluruh dunia kena. Kena apa dia? COVID.
Covid ni disebut kerana apa dia? Kerana manusia ni langgar perintah Allah. Bila manusia langgar perintah Allah, buat benda yang dilarang oleh Allah. Apa benda yang kita tak langgar? Orang kita tak langgar. Minum arak, berjudi, berzina, kemudian buat benda-benda yang dilarang oleh Allah. Taubat tak nak. Taubat dalam hidup tak nak. Dia rasa dia atas dunia. Mereka cuba lawan lah kuasa Allah sekarang ni dengan mereka buat macam-macam gaya. Datang Covid, mereka cari vaksin. Supaya apa dia? Nak suruh tahan sikit Covid ini sendiri. Vaksin tu vaksin lah. Saya nak sebut vaksin tu vaksin lah. Tapi yang taubat pun kena buat juga di kalangan kita. Jangan vaksin je. Tapi taubat tak nak. Orang kita ni, dia nak vaksin je. Semayang tak nak. Dia vaksin je. Tutup aurat tak nak. Akhirnya, bila begitu, penyakit ni tak berhenti-berhenti. Datang, kita buat vaksin. Kemudian datang pula yang lain pula. Datang lagi virus Delta. Datang lagi virus Beta. Virus yang waktu mana kena virus yang tu tak datang lagi yang daripada Peru tu. Yang datang, yang teruk-teruk lagi. Datang ni, kena injek lagi, kena tambah lagi dan sebagainya. Semua ni gambaran apa dia? Gambaran kerana kita ni tidak taubat pada Allah. Kita ni lawan perintah Allah. Bila kita lawan perintah Allah, lagilah di waktu ini datang lagi penyakit-penyakit yang lain yang bertambah di kalangan kita. Sebab tu saya sokong yang disebut dengan vaksin. Tapi saya lebih sokong kalau sekiranya lepas pada vaksin tu bertaubat. Setiap mereka yang kena vaksin ni bertaubat, minta ampun pada Allah, minta supaya Allah selamatkan kita ni. Kerana tak ada orang yang boleh selamatkan kita ni kecuali Allah sekarang. Tak ada kuasa dunia. Datang Amerika nak tolong pun, dia bagilah berjuta sekalipun. Yang disebut dengan berjuta vaksin sekalipun pada kita. Tapi kalau Allah kata, kamu ni belum lagi aku redha, belum lagi aku ni suka dengan kamu, lagi itulah kamu ni akan terus menderita di kalangan kamu. Menderita kita. 2 tahun dah menderita. Kerana apa dia? Kerana kita tak nak taubat. Kerana kita buat degil. Kita tetap juga nak lawan perintah Allah. Tetap juga di kalangan kita rasa kita ni dalam keadaan yang kita ni boleh lawan. Kita buat SOP, kita langgar. Kita buat yang disebut dengan kita pakai vaksin, kita langgar. Kita buat semua. Tengok hari ni kan, macam mana yang mereka yang kata nak suruh samat rakyat. Nak suruh samat rakyat, dia sendiri langgar. Dia sendiri yang rempuh peraturan-peraturan ini. Ini nak sebutnya gambaran bagaimana manusia degil, manusia yang tolol. Manusia yang degil, yang tolol tu, yang degil-degil, yang tolol ni, mereka ni lah yang menyusahkan lagi dengan kehidupan yang dalam keadaan susah yang sebegini. Bila kita sebut bahawa ni pelanggaran, jelas-jelas pelanggaran. Orang pergi masjid, salah. Orang pergi kubur, salah. Semua kena compound. Orang ni kena compound, orang ni kena compound. Yang dia berkumpul ramai-ramai, pakai pula baju, bawa bendera hitam dan sebagainya. Yang ni tak apa pula. Yang ni pun patut yang kena dipanggil. Yang macam ni, orang yang semakin menyusahkan masyarakat. Bukan nak memimpin masyarakat, tapi nak kepada tamak. Pada mereka ni, nak pada kuasa, nak pada jawatan. Padahal, kita dalam suasana yang susah-susah sebegini, dalam keadaan masyarakat kita ni, dalam keadaan sukar sebegini, kita patut bagi jalan. Apa solusinya di kalangan kita untuk kita berhadapan dengan COVID ni? Saya tak dengar dalam parlimen ke, saya tak dengar di kalangan orang-orang yang memimpin ini, mereka sebut, mari kita bertaubat pada Allah ramai-ramai. Sepatutnya sebut dalam yang disebut dengan parlimen tu, sebut di kalangan kita, mari kita taubat ramai-ramai. Yang ni baru patutnya kita lakukan di kalangan kita. Dah kita vaksin dah. Kemudian apa dia lagi? Kita penjarakan sosial dah jaga dah. Benda apa lagi yang kita tak buat? Ada benda yang tak buat. Itu apa dia? Kembali pada Allah. Kembali pada Allah ni, orang kita tak kembali lagi kepada Allah. Masih lagi degil dalam hidup kita, yang menyebabkan akhirnya kita ni berterusan dalam keadaan kesengsaraan. Allah dah hajar dah dalam hidup kita. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kamu bertelagah di kalangan kamu dalam satu urusan, Allah sebut farudduhu ila Allahi war Rasul. Hendaklah kamu kembali pada Allah dan kembali pada Rasul. Kembali pada Allah dan kembali pada Rasul ni, maknanya apa dia dalam hidup kita ni?
kita diajar supaya balik semula kepada Islam. Balik semula pada ajaran yang diajar oleh Allah. Jangan buat degil di kalangan kita ni. Orang kita ni, bila dia bercakap dalam keadaan yang, dalam suasana kita sekarang ni, kita masih lagi berterusan dalam hidup kitanya, nak lawan perintah Allah. Pakai baju hitam, bawa konon-konon replika mayat. Bawa replika orang Islam. Mayat orang Islam je pakai yang putih ni. Kamu pakai baju hitam, kemudian aurat pun tak tutup. Seluar pun pendek. Kamu buat demikian. Yang ni nak sebut akhirnya merebak dan merebak. Benda yang demikian. Tak berhenti-berhenti di kalangan kita ni, dalam keadaan yang kita ni berterusan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Ni sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajar pada kita ni supaya kita ni sentiasa menjaga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Sunan Abu Daud, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah kata, "Man qala hina yusbih." Siapa-siapa waktu mana pagi-pagi dalam keadaan dia berzikir macam ni. Dia berzikir apa dia? Fa subhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhirun yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun wa kadzalika tukhrajun. Surah Ar-Rum ayat yang 17 hingga ayat yang ke-19. Baca doa ni. Doa apa dia? Fa subhanallah hina tumsun. Ini cara Allah Subhanahu Wa Taala ajar. Bertasbihlah kepada Allah. Kepada Allah semasa mana kamu berada, pada waktu mana malam, dan juga sewaktu mana kamu dalam keadaan subuh. Wa hina tusbihun. Malam pun kamu bertasbih pada Allah, memuji Allah. Kemudian siang hari pun kamu ni dalam keadaan bertasbih pada Allah, memuji Allah dalam hidup kamu. Fa subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Dalam keadaan kamu pada Allah waktu mana pagi, dan juga pada waktu mana malam, dan juga pada waktu pagi. Walahul hamdu fis samawati wal ard. Serta pujilah Allah yang berhak menerima segala pujian daripada sekalian makhluknya di langit dan juga di bumi. Ini cara demikian. Dalam keadaan yang dianya Allah Subhanahu Wa Taala sebut, pujilah Allah yang berhak menerima segala puji daripada sekalian makhluknya di langit dan juga di bumi. Juga bertasbihlah kepada Allah serta pujilah dia. Pujilah Allah Subhanahu Wa Taala ini pada waktu mana petang dan semasa kamu berada pada waktu zuhur. Kemudian wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhirun. Pada waktu zuhur ia mengeluarkan suatu yang hidup. Yukhrijul hayya minal mayyit. Dia yakni Allah yang mengeluarkan sesuatu yang hidup daripada benda yang mati. Kemudian wa yukhrijul mayyit minal hayy, dan mengeluarkan benda yang mati di antara sesuatu yang hidup. Serta wal ard ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun, yang serta menghidupkan bumi sesudah matinya bumi ini sendiri. Rasulullah sebut, dan demikian itulah kamu akan dikeluarkan hidup semula daripada kubur. Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan demikian. Pasti dia akan mendapat apa yang hilang daripadanya hari tersebut. Rasulullah kata, siapa-siapa yang dia baca kalimah ini. Kalimah apa dia? Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maha suci Allah yang sepatutnya dipuji pada Allah pada waktu mana malam dan juga petang. Dibaca dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-19. Siapa-siapa yang baca ayat ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dia akan dapat balik apa yang hilang daripada dirinya. Rasulullah ajar demikian. Bila kamu baca je ayat ni, maka kamu akan selamat. Selamat daripada apa dia? Barang yang hilang. Kamu hilang kan? Banyak benda yang hilang dalam hidup kamu. Bila kamu hilang barang dan sebagainya, kamu baca pagi lagi kamu baca fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhirun yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy
wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Ayat ni, ayat 17 hingga ayat yang ke-19. Baca je ayat ni. Rasulullah kata, adraka ma fatahu fi yaumihi dzalik. Dia akan dapat balik benda yang hilang pada hari tersebut. Dia hilang barang, hilang cincin misal contohnya. Nak buat macam mana? Jangan kita sebut puh kiri, puh kanan, puh macam-macam gaya kita mula berbomoh cara kita. Jangan cari tok bomoh, nak cari kat mana barang hilang, nak suruh tilik kat mana barang ni hilang. Rasulullah kata, baca doa ni. Doa apa dia? Ayat Quran. Ayat Quran. Kamu baca, fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhirun. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Baca ayat ni. Rasulullah kata, pasti dia akan dapat balik apa barang yang dihilang pada hari tersebut. Hari itu dia hilang anak kunci. Hari itu dia hilang yang disebut dengan apa dia? Dia hilang barang. Hilang baju, hilang itu. Hilang, sama ada orang curi, sama ada orang ambil, ataupun sama ada makhluk jin yang sembunyi, sama ada kita tersalah tempat dan sebagainya. Semua ni boleh terjadi dalam hidup kita. Orang curi pun boleh dapat. Orang curi pun sama juga. Mungkin bangun-bangun daripada tidur, tengok pagar rumah kita dah hilang dah. Pagar rumah hilang. Bila pagar rumah hilang, nak buat macam mana? Baca terus. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Baca terus. Maha suci Allah pada malam hari dan juga pada siang hari. Aku sentiasa bersyukur pada kamu, ya Allah. Maknanya, kita baca ayat tersebut. Walahul hamdu fis samawat. Bagi dialah untuk segala pujian di langit dan juga bumi. Wa asyiyan wa hina tuzhirun. Dalam keadaan bertasbih kepada dia, serta pujilah dia pada waktu petang dan juga pada waktu zuhur. Baca, buat amalan ini. Kemudian Rasulullah kata, baca lagi. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Rasulullah sebut. Rasulullah kata, adraka ma fatahu fi yaumihi dzalik. Dia akan dapat barang yang dihilang pada hari tersebut. Sama ada dapat barang tu balik ataupun Allah ganti yang lebih baik daripada barang yang hilang tersebut. Nah, ni ayat ni dalam hidup kita ni. Kemudian wa man qalahu hina yumsi. Siapa-siapa yang dia baca pula pada malam hari, adraka ma fatahu fi lailah. Dia akan dapat yang dihilang pada waktu malam. Yang malam hari kan hilang barang. Siapa ambil, siapa curi, siapa tersalah letak, siapa yang lakukan benda yang tak baik dan sebagainya. Pada malam tersebut, kitanya hilang barang tu. Kita tak tahu sama ada kita ke, ataupun ada toyol ke, ataupun datang yang disebut dengan itu dan ini ke. Maka baca ayat ni. Rasulullah kata, kamu akan dapat balik. Cuba tuan-tuan buatlah. Mudah-mudahan bila tuan-tuan buat dan buat amalan ini, jumpa balik barang-barang yang kita hilang ni. Rasulullah sendiri yang ajar ni. Pagi kita, pagi je baca ayat ni. Petang, malam je baca ayat ni. Dalam hidup kita ni banyak benda yang hilang. Hilang kan? Hilang yang tu, hilang yang ni, hilang. Allah dah bagi dah. Tapi hilang. Kenapa jadi hilang? Kenapa jadi hilang? Sama ada cuai, sama ada orang ambil, sama ada khianat, sama ada banyak benda yang terjadi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada kitanya baca doa ni. Doa apa dia? Doa yang baca ni dalam surah Ar-Rum ayat 17 ayat 19. Nah ni. Ni cuba buat amalan dalam hidup kita. Ramai di kalangan kita ni dia hilang barang-barang, dia buat macam-macam gaya dan sebagainya. Lalu dia tak tahu nak buat macam mana. Dia cari tukang-tukang tilik. Dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-19. Rasulullah kata, kamu baca je doa ni, kamu baca je ayat ni, kamu akan jumpa balik barang yang kamu hilang tersebut. Alhamdulillah dah. Mudah-mudahan kita ni dapat manfaat daripada yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada diri kita ni untuk dapat balik barang yang hilang. Handphone hilang kadang-kadang. Kadang-kadang kemudian orang curi ni macam-macam gaya. Di ampayan kita tu pun orang curi lagi. Curi pula curi seluar dalam. Curi pula yang disebut dengan baju dalam.
Curi benda-benda yang benda tak patut dicuri. Tapi manusia ni, kalau yang jahat, macam-macam gaya dah. Yang curi, yang di kalangan manusia, di kalangan jin, ada juga makhluk jin yang curi ambil kesempatan untuk nak memporak-perandakan rumah tangga. Akhirnya isteri tuduh suami tuduh isteri, masing-masing tuduh-menuduh. Tuduh pembantu rumah pula kata dia tak ambil. Di waktu tersebut mula bertelagah dalam rumah tangga, masing-masing anggap anak yang curi, dan macam-macam gaya yang dilakukan untuk apa dia? Nak laga-lagakan di kalangan umat manusia ini sendiri. Sama dengan pemimpin yang jahat itulah, yang dalam keadaan nak melaga-lagakan di kalangan umat Islam, yang menyebabkan akhirnya mereka inilah yang memusnahkan di kalangan kita pula. Akhirnya berkelahi sama-sama umat Islam. Kerana apa dia? Kerana dilaga-lagakan di kalangan kita. Kami meriwayatkan di dalam sunnah Abu Daud daripada sebahagian puteri Nabi, di mana bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar mereka baca apa dia? Qulihi natusbihin. Rasulullah ajar pada kami, ucapkanlah pada pagi-pagi hari. Setiap kali mana yang disebut dengan digambarkan pada bangun daripada tidur je, baca doa ni. Rasulullah ajar pada puteri-puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anak perempuan Rasulullah ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar qulihi natusbihin. Waktu mana pagi baca ikut aku ni. Apa dia? Subhanallahi wa bihamdih. Maha suci Allah, dengan dialah sebaik-baik pujian. La quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali Allah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Masya Allahu kana. Apa yang Allah ingin pasti terjadi, dan apa yang tidak diingini oleh Allah pasti tidak terjadi. Ma lam yasha' lam yakun. Kalau Allah nak, Allah boleh buat. Kalau Allah tak nak, manusia nak buat macam mana pun manusia tak boleh buat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar demikian. A'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Hendaklah kamu tahu Allah berkuasa di atas segala sesuatu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan Allah Maha mengetahui dalam meliputi segala sesuatu dengan segala pengetahuan Allah. Fa innahu man qalahu nahina yusbih hufidha hatta yumsi. Siapa-siapa yang baca kalimah ini, Rasulullah kata, dia baca je kalimah ini, wahai puteri-puteri aku, nescaya dia akan dijaga sampai petang hari pada diri dia. Wa man qalahunna hina yumsi hufidha hatta yusbih. Dia akan terjaga start daripada waktu mana dia terjaga kalau dia ni baca pada dalam keadaan pada malam hari, hufidha hatta yusbih. Dia dijaga sampai subuh besok. Dia akan dijaga oleh para malaikat Allah. Allahu Akbar. Baca kalimah-kalimah macam ni kitanya ulang dan ulang. Mudah je doa-doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita lakukan dan kita buat dalam hidup kita ni. Ini nak sebutnya doa yang diajar oleh Rasulullah. Tambah-tambah dalam dunia kita hari ni, suasana Covid hari ni kan. Nak suruh kita terjaga virus Delta ni yang merebak melalui udara. Kemudian cepat kena pada seorang. Nak baca macam mana? Baca doa ni. Doa apa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Subhanallahi wa bihamdih. Maha suci Allah, segala pujian untuk kamu. La quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali kamu. Tidak ada kekuasaan kecuali kamu, ya Allah. Baca Masya Allahu kana. Kita pun baca, dan Allah ni berkuasa di atas segala sesuatu. Wa ma lam yasha' lam yakun. Kalau Allah kata tak jadi, maka tak jadi. I'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Hendaklah kamu tahu Allah berkuasa di atas segala sesuatu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan Allah ni berkuasa di atas segala sesuatu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengetahuan Allah. Siapa yang baca kalimah ini pagi hari je, malaikat jaga sampai malam hari. Dia baca malam hari, malaikat jaga sampai subuh hari. Selamatlah dia daripada yang disebut dengan terselamatlah dia daripada penyakit-penyakit yang sedang merebak dengan keadaan-keadaan yang sedang terjadi di kalangan kita ini sendiri.
Ini insya-Allah kita berhenti setakat ini para hadirin sekian. Kita akan sambung kemudian dalam membicarakan tentang apa yang patut kita lakukan dalam dunia kita sekarang ni, dunia yang pelik-pelik sekarang ini, suasana kita hari ini, untuk kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan ummah yang sedang terjadi pada saat sebegini. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih di atas para penyumbang yang telah menyumbang penajaan kepada siri-siri kuliah ini. Kemudian terima kasih pada sahabat-sahabat yang telah mewakafkan pembelian bangunan, insya-Allah, yang kita sedang nak bayar bangunan Ma'had Tahfiz kita ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah jadikan kekuatan pada diri kita waktu mana kita berhadapan dengan setiap ujian-ujian di kalangan kita. Terima kasih pada nama-nama yang telah menyumbang dan menaja siri-siri kuliah ini sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.